Adakah korang percaya terhadap alam gaib? No, soalan ni macam tak kena pula dengan video ni. Adakah korang percaya dekat alam jin sana tu, diorang punya peradaban lebih maju lagi daripada peradaban manusia yang sekarang ni, guys? Sekarang ni guys, kita memang dah biasa sangat dengar pasal alam bunian, yang di mana alam bunian tu adalah alam jin juga. Tapi lifestyle of alam bunian ataupun corak kehidupan alam bunian ni lebih kurang vibe-vibe orang lama tau guys. Vibe-vibe dekat kampung gitu. Dekat hutan, orang-orangnya bertanjak, berbaju Melayu, berbaju kurung. Diorang pakai periuk belanga, ada buat keduri kahwin. And daripada segi teknologi pun, diorang punya teknologi macam zaman-zaman dulu punya teknologi tau guys. Ini semua adalah berdasarkan daripada kisah-kisah orang yang dah pernah masuk ke alam bunian guys. Tapi dia berjaya untuk keluar daripada alam tu guys. Memang banyak gila kisah-kisah orang yang tersesat dekat alam bunian yang berjaya untuk keluar, dan salah seorangnya adalah daripada family Khairul sendiri guys. Benda ni berlaku dalam tahun 1990 macam gitu dekat kampung Khairul yang berada di kawasan area antara Benut nak ke Simpang Renggam guys. Nama kampung tu adalah Parit Talibek, dan Khairul memang dah lama tak balik kampung tu sebab kampung tu dah tak ada siapa-siapa lagi dah dekat situ. Atuk dengan nenek Khairul pun dah lama meninggal, dan tanah-tanah yang ada dekat situ pun semuanya dah dijual guys. No reason lah tu balik sana every month kan. Cuma masa raya tu adalah balik kejap-kejap untuk ziarah jiran-jiran dekat situ guys. So nak dipendekkan cerita, Khairul just make it short je guys. Khairul ada seorang abang saudara yang di mana dia masa tu umur memang kecil lagi, dalam 7 ke 8 tahun macam gitu guys. And waktu tu adalah waktu petang nak ke maghrib macam gitu. And abang saudara Khairul ni pergi main dekat belakang rumah nenek tau guys. Tapi kalau dekat kampung ni, bila kita cakap belakang rumah, dia punya belakang tu bukan macam belakang rumah dekat taman ni, macam rumah dekat bandar sekarang ni guys. Tapi kalau kita cakap belakang rumah dekat kampung ni, dia punya belakang tu memang jauh mat belakang dia guys. Korang sendiri boleh fahamkan rumah-rumah dekat kampung tu macam mana. Belakang dari kebun, belakang dari kelapa sawit. So guys, si abang saudara Khairul ni pergilah main dekat belakang rumah nenek tu. And bila dia tengah main seorang-seorang tu, tiba-tiba adalah beberapa budak lain yang datang, yang ajak dia main sekali. Bila tengah main apa semua tu, cerita dia dekat kebun tu kan ada banyak lopak air. Senang cerita lecak lah guys. Tanyalah si abang saudara Khairul ni, dia perasan budak yang dia main tu bukan manusia. Sebab apa? Sebab dekat lopak air tu langsung tak ada bayang-bayang budak-budak tu guys. And bila dah nak maghrib tu, si abang saudara Khairul ni pun nak baliklah semula ke rumah nenek. Tapi guys, budak-budak yang dia main sekali tu tak bagi dia balik tau guys. So kita cerita pula dekat rumah nenek. Time ni pakcik dengan makcik semua dah risau lah sebab si abang saudara Khairul ni tak balik lagi kan. Dah pukul 8 tak balik-balik juga. And finally minta tolong orang kampung untuk cari. So orang kampung pun ramai-ramai pergi cari dekat kebun tu. And dah diazan, dah dibaca macam-macam, tak jumpa-jumpa juga si abang saudara Khairul ni. And finally dia tak tahu macam mana, tiba-tiba arwah nenek ni nampak yang si abang saudara Khairul ni dia keluar daripada semak samun dekat kebun tu guys. Dia keluar, dia masuk kat bawah rumah, and then dia pergi dekat nenek. So nenek pun tanyalah dekat dia kan, kau ni pergi mana ni? Kenapa kau bawa balik sekarang? Macam marah lah kan, budak ni buat hal. Orang kampung semua dah cari babe, satu kampung pergi cari, lepas tu kau tak ada, memang marah lah. So abang saudara Khairul ni dia cakap macam gini, dia bahasakan diri dia abang. Kawan-kawan abang tutup mulut abang, dia tak bagi abang balik. Abang memang nampak orang semua cari abang. Diorang semua dekat depan abang, tapi orang semua tak nampak abang. Abang boleh nampak dia, tapi diorang tak boleh nampak abang. Kau boleh faham tak? Itulah cerita dia. Khairul ceritakan ni sebab nak bagi korang nampak lah yang alam bunian tu memang wujud guys. And bila kita cakap alam bunian ni wujud, maka tak mustahil juga kota Saranjana tu wujud guys. Kota gaib yang dipenuhi dengan teknologi-teknologi yang lebih moden daripada manusia. Kereta-kereta mewah, bangunan-bangunan yang tinggi, jalan yang cantik, jalan yang besar, penduduk yang moden. Orang boleh imagine tak? Kita jangan terlalu obses lah, kita santai-santai je, nanti takut jatuh syirik pula guys. Kisah Saranjana ni guys, dia bukannya cerita kosong, bukan setakat cerita yang dongeng apa semua tu. Dia ada beberapa kisah lain yang terkait dengan kota Saranjana ni. Antaranya ada orang ambil gambar, lepas tu belakang dia tu sepatutnya hutan tau guys. Tapi bila tengok balik dekat gambar tu, dalam gambar tu menunjukkan ada banyak gila lampu-lampu, seolah-olah macam sebuah bandar yang besar guys. And ada nampak bangunan apa semua. And ada juga kisah-kisah orang yang mendapat order daripada kota Saranjana. Ada artis yang pernah perform depan orang-orang kota Saranjana dan macam-macam lagi guys. Tanpa buang masa, jom kita discover di kota Saranjana punya story guys.
Baru-baru ni guys, kecoh satu media platform di Indonesia termasuklah dengan media-media rasmi yang di mana diorang menyatakan terdapat satu gambar yang menunjukkan kota gaib Saranjana guys. Sepatutnya dekat belakang wanita tu adalah hutan, tapi bila kita tengok dekat gambar ni, korang boleh tengok korang sendiri boleh nampak kan banyak gila lampu-lampu, and bila kita tengok dekat bahagian atas lampu-lampu tu kita boleh nampak dengan jelas ada banyak bangunan-bangunan yang besar guys. Bila kita naikkan lagi kontras dekat gambar tu, lagilah jelas penampakan bangunan-bangunan yang besar tu babe. Okay, based on cerita daripada orang yang ada dekat dalam gambar tu, nama dia adalah Ayu, dan Ayu ni berasal daripada Makassar, and location yang diambil gambar tu adalah dekat Gunung Mamake, dan tujuan dia datang ke situ adalah untuk melancong guys. Sebelum gambar tu diambil, memang ramai je yang ada dekat situ tengah ambil gambar, tengah selfie, and si Ayu ni dengan suami dia pun tak lepaskan peluang lah untuk ambil gambar sekali dekat situ, and diorang pun snap lah beberapa keping gambar. Dah snap apa semua tu, and the last part and the last one punya gambar tu kau nampak tak? Jadi si Ayu dengan suami dia tu pun macam tak sedap hatilah. Dia orang pun turunlah daripada Gunung Mamake tu guys, and time tu pun dia kata hujan genyai-genyai macam gitu. Dan bila reporter interview si Ayu ni, Ayu tu cakap dekat reporter, dia memang sampai sekarang ni dia masih tak percaya yang di mana yang ada dekat belakang dia tu adalah kota Saranjana ataupun kota gaib tu. Mungkin bagi dia masa dia ambil gambar tu mungkin ada masalah teknikal ataupun anything else yang berlaku dekat situ guys. Dan based on seorang fotografer daripada Indonesia yang bernama Kevin, dia cakap gambar bangunan tu semua adalah disebabkan oleh shutter speed. Orang-orang yang biasa dengan fotografi mesti tahu punya apa itu shutter speed, tapi benda tu semua mungkin juga guys. Wallahualam. Penamaan kota Saranjana ni ada kaitan dengan sebuah gunung yang ada dekat situ, dan nama gunung tu pun Saranjana juga guys. So nama kota Saranjana tu diberikan disebabkan ianya berdekatan dengan Gunung Saranjana, dan Gunung Saranjana tu pun ada cerita dia yang tersendiri yang di mana orang percaya gunung itu merupakan jelmaan seorang tokoh yang bernama Sambu Ranjana guys. Dan Sambu Ranjana ni pula adalah tokoh dalam kisah legenda kerajaan Pulau Halimun. Dalam kisah legenda Pulau Halimun ni ada seorang raja yang bernama Raja Paku Rindang. Raja Paku Rindang ni ada dua orang anak lelaki. Seorang nama dia Sambu Batung dan seorang lagi nama dia Sambu Ranjana. Sambu Batung bapak dia suruh dia duduk dekat sebelah utara, dan Sambu Ranjana pula bapak dia suruh dia duduk dekat sebelah selatan. Dan dalam kisah legenda tu juga ada mention yang di mana Sambu Batung dengan Sambu Ranjana ni akan duduk dekat alam yang berlainan. Maksudnya Sambu Batung tu akan duduk di alam nyata, dan manakala si Sambu Ranjana tu akan duduk di bahagian alam yang so sebab itulah orang-orang dekat sekitar kawasan Kalimantan Selatan diorang menamakan kota gaib tu sebagai kota Saranjana guys. Sebuah kota yang jauh lebih maju daripada peradaban manusia sekarang ni. Ada bangunan-bangunan yang tinggi, kenderaan yang lebih maju daripada kenderaan manusia, silap-silap ada kereta terbang dan sebagainya kononnya lah. Dan apa yang membuatkan penduduk dekat situ percaya yang kota gaib Saranjana ni memang betul-betul wujud adalah disebabkan oleh Saranjana ni memang termaktub dekat dalam sejarah guys. Based on sejarah, kota Saranjana ni memang betul-betul ada dekat dalam peta lama guys yang bertulis sebagai Tanjung Seranjana. Dan peta lama tersebut dibuat pada tahun 1845 oleh Solomon Muller, yang di mana si Muller ni adalah merupakan seseorang yang pakar dalam bidang buat peta guys. Si Muller ni guys, dia merupakan orang Belanda tau guys. Dia datang ke Kalimantan Selatan tu adalah dengan tujuan untuk buat discovery ataupun untuk research mengenai haiwan-haiwan yang ada dekat situ, dekat Kalimantan tu. So sambil dia buat kajian, sambil tu juga dia buat peta dekat area situ guys. Dekat dalam kamus Belanda yang diterbitkan pada tahun 1869 oleh Johannes Vance, memang ada dekat dalam tu perkataan Saranjana yang bermaksud sebuah tanjung di bahagian selatan pulau laut yang merupakan pulau yang terletak di bahagian tenggara di Kalimantan. Yes. Based on seorang ahli sejarawan daripada Indonesia yang bernama Manshu, dia bagi tahu dekat reporter yang di mana lokasi kota Saranjana ni kemungkinan ada 3 tempat. Yang pertama adalah dekat Kota Baru di Kalimantan, mungkin juga bukan Kota Baru dekat Kelantan ya guys Ni Kota Baru dekat Kalimantan guys. Yang kedua dekat Teluk Temiang di Pulau Laut, dan yang ketiga adalah dekat kawasan bukit dekat area Kampung Oka-Oka guys di Kalimantan Selatan. Yang ketiga ni memang tersangat kuat jugalah dia punya cerita tu, sebab kawasan Kampung Oka-Oka ni memang berada dekat kawasan yang sama dengan dalam map sejarah tu guys. Yes, mind blown. Cerita pasal kota Saranjana ni guys, dia lebih kurang sama macam cerita orang Bunian yang Khairul cakap tadi tu. Kita dekat Malaysia ni memang daripada atuk nenek kita ataupun moyang kita yang menceritakan berkenaan dengan orang Bunian tu guys. So daripada situ kita percaya akan kewujudannya Bunian tu jin, dan alam Bunian tu adalah alam jin lah. Dan konsep dia sama juga macam kota Saranjana. Orang-orang dekat Kalimantan pun percaya dengan cara yang sama juga guys, dibawa oleh nenek moyang sampailah ke generasi yang sekarang ni. Dan benda ni semua dikuatkan lagi apabila ada orang yang
boleh keluar masuk ke kota Saranjana. Dia umpama macam dekat Malaysia ni, orang tu boleh keluar masuk ke Alam Bunian. Siap ada family angkat lagi dekat Alam Bunian, Mat. Yes, memang ada. Dan orang yang boleh keluar masuk kota Saranjana tu bernama Puah Bella, guys. Puah Bella ni dia bagi tahu yang di mana dia boleh keluar masuk ke kota Saranjana dengan mudah disebabkan dia merupakan salah seorang rakyat kota Saranjana. Dan kalau kita cakap dia merupakan rakyat, maksudnya dia ada kad pengenalan, betul tak? Dan si Puah Bella ni pun ada juga menunjukkan kad pengenalan untuk diakses masuk ke dalam kota Saranjana tu, guys. Puah Bella ni dia cakap kalau nak tahu orang tu adalah orang kota Saranjana, korang tengok je dekat bahagian atas bibir ni. Orang kota Saranjana dia takkan ada benda yang dekat sini melengkung orang panggil apa apa entah yang dekat sini. Dan penduduk kota Saranjana juga adalah merupakan penduduk yang berbilang agama, berbilang suku. Ada orang Jawa, ada orang Bugis dan kebanyakannya adalah orang-orang Banjar, guys. Untuk pintu masuk ke kota Saranjana pula, Puah Bella menunjukkan kalau nak masuk ke sana dia akan masuk melalui batu yang besar dan juga ada banyak pokok-pokok yang tinggi, guys. Masa mula-mula Puah Bella tersesat dekat kota Saranjana, dia macam agak pelik jugalah dan agak takut jugalah, umpama macam kalau kita tersesat dekat Alam Bunian macam mana, guys. Macam itulah. So Puah Bella ni dia pun sempat bertanya dengan seorang penduduk Saranjana yang bernama Putri. Dia tanya macam gini, guys, macam mana kehidupan dekat sini? So Putri itu pun bagi tahulah dekat dia yang di mana orang-orang dekat Saranjana ni cara hidup dia lebih kurang sama je macam manusia. Diorang pergi kerja, diorang beribadah, pergi sekolah dan diorang juga ada internet, man. So bila Puah Bella tanya dekat si Putri tu, adakah diorang semua ni jin ataupun manusia? Diorang tak tahu nak jawab macam mana, guys. Dia cuma cakap macam gini je. Diorang semua ni ada kaitan dengan kerajaan zaman dahulu yang tak boleh nak di-explain dengan lebih jelas, guys. And si Putri tu pun bagi tahu yang di mana ada juga manusia yang kahwin dengan orang kota Saranjana dan lepas dia dah kahwin, manusia tu akan berpindah masuk ke kota Saranjana dan menetap dekat sana secara kekal, guys. Dekat sana diorang ada logo, ada bendera yang tersendiri, menggunakan duit untuk menukar barang. Maksudnya sistem jual beli lah, bukan sistem batu, kan. Dan currency yang mereka gunakan adalah dalam rupiah, guys. So semua tu adalah menurut daripada Puah Bella, guys. Pada tahun 1980-an dekat Jakarta ada sebuah kedai yang menjual jentolak, bajak, mesin-mesin pembinaan yang berat, guys. Dan pada satu hari ada seseorang yang datang ke kedai dan membayar beberapa buah jentolak, bajak dan mesin-mesin pembinaan tu secara tunai, secara cash, dan semua tu perlu dihantar ke kota Saranjana. So kedai tu dapat order, dia pun packing apa semua tu and then dia pun hantarlah ke Kalimantan Selatan sana tu. Bila sampai dekat situ, bila dah puas cari nama tempat Saranjana tak jumpa, dia pun tanya dengan orang-orang yang ada dekat area situ, guys. Bang, nak tanya sikit lah bang, kota Saranjana ni dekat mana Encik, kota Saranjana ni tak pernah ada pun dekat sini. Dan ada satu lagi story yang di mana ada satu supercar yang dapat order daripada kota Saranjana. Semua supercar tu dah dibayar secara cash, tapi bila dah hantar kereta tu, orang yang hantar tu dapat upah beberapa jongkong emas, guys. I'm not sure if this is real story or cerita yang hoax ataupun cerita palsu. Tapi kalau korang nak tahu, artis Indonesia juga pernah mengalami pengalaman seram berkaitan dengan Saranjana ni, guys. Salah satu cerita yang paling famous adalah cerita Ari Lasso. Masa tu dia ada buat performance dekat Kalimantan, and then sebelum dia perform tu, organizer dah bagi tahu dekat dia, andai kata kau nampak penonton-penonton yang ada dekat bawah tu macam pelik, macam bukan manusia, kau diam je, kau buat je kerja kau. And bila Ari Lasso naik ke pentas, dia memang nampak lah orang yang datang ke konsert dia tu memang ramai gila, lebih kurang dalam 12,000 orang yang ada dekat bawah tu, padahal sepatutnya lagi kurang. And bila dia dah siap perform, dia pun settlekan apa semua, dia masuk ke dalam kereta, and bila dah masuk ke dalam kereta tu baru dia sedar, guys. Tadi aku rasa macam ramai gila, tapi kenapa rasa macam tak ada orang nak masuk kereta pun senang je. And organizer tadi pun ada bagi tahu dekat Ari Lasso, lepas perform ni kau jangan mandi. Ari Lasso ni dengan budak-budak ni macam tak percayalah dengan kata-kata organizer tu, kan. Jadi diorang pun balik dan diorang mandi macam biasa. Lepas dia keluar daripada bilik air, salah seorang daripada grup Ari Lasso tu dilanggar oleh sebuah kereta dan mengalami patah tangan, guys. Wallahualam sama ada benda tu kebetulan ataupun yes. Next story ni lebih kurang sama macam Ari Lasso dan dialami oleh band Kotak. Masa tu band Kotak ni diorang kena perform dekat Kota Baru di Kalimantan, dan area tempat diorang nak perform tu adalah dekat kawasan persisiran pantai, ataupun nak lebih tepat lagi dekat tepi pantai lah, senang cerita, kan. Sebelum nak start konsert tu, organizer pun dah bagi tahu dekat orang ni macam gini, guys. Korang jangan takut kalau tiba-tiba kau nampak penonton kau tu buat benda-benda yang pelik. Kau nampak tiba-tiba penonton kau diam secara tiba-tiba, kau jangan buat apa-apa, kau relax je, perform like usual je, guys. So diorang pun perform, and then masa diorang tengah perform tu, vokalis band tu memang nampaklah ramai gila orang. Tapi yang peliknya, guys, di bahagian belakang tu memang ramai penonton, tapi semuanya diam je, guys. Diorang stay still, diorang tak ada movement langsung, and then tak ada expression langsung, guys.
So bila dah habis perform tu, budak-budak band kotak ni pun tanyalah dekat organizer tu, yang dekat belakang tadi tu dari mana Maka organizer pun jawab, dorang semua tu adalah daripada sebuah kota yang hilang. Segala cerita dekat dalam ni, korang nak percaya ataupun tidak terpulang kepada korang. Orang dekat Kalimantan pun ada yang percaya dan ada yang tak percaya. It's all up to you. And kita dapat tahu yang di mana pada tahun 2023 ni ada sebuah produksi yang akan keluarkan sebuah movie yang berjudul Saranjana Kota Gaib. Adakah semua ni dah di-plan, kita je yang lalai? This is all of marketing. Itu saja untuk video kali ni. Kalau korang ada apa-apa suggestion, boleh Roger dekat DM di Insta. Thanks for watching. See you next time. Assalamualaikum.